bacaan tetapi juga adalah manhaj, perlembagaan. Macam sekarang ni orang duk sibuk kan, tak ikut perlembagaan lah, tebuk atap lah dan sebagainya kan. Jadi Al-Quran ni adalah manhaj yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dan tugas untuk menerangkan Al-Quran ni terletak di atas bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berfirman wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran ini untuk diterangkan kepada manusia. Diterangkan bacaannya. Diterangkan maksudnya. Wa la'allahum yatafakkarun. Dibacakan. Mudah-mudahan manusia itu berfikir. Jadi perintah ini pada mulanya kepada orang Arab yang memahami bahasa Arab tersebut, yang mereka ini adalah pakar-pakar dalam sastra Arab. Tetapi apabila Al-Quran turun, tidak ada seorang pun yang berani mencabar Al-Quran, mendatangkan seperti Al-Quran. Dan cabaran tersebut sampai sekarang. Kalaulah kata Allah, manusia dan jin bergabung untuk mendatangkan seperti Al-Quran, pasti mereka tidak akan dapat mendatangkan seperti Al-Quran. Kita tengok, Al-Quran ini perlu dipelajari. Kenapa perlu dipelajari? Kerana kita tidak tahu membacanya tanpa berguru. Kita tengok perkataan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Kemudian kita tengok dalam surah An-Nashr, Alam Nashrah. Tulisan yang sama tetapi satu dibaca Alif Lam Mim, satu dibaca Alam Nashrah. Tulisan yang sama, bacaan berbeza. Siapa yang nak menunjukkan kita bacaan yang betul kalau bukan guru? Siapa yang nak membantu kita untuk menguasai kalau bukan guru? Jadi sebab itulah guru ni adalah manusia yang penting yang akan memahamkan kita bagaimana hendak membaca Al-Quran. Jadi sebab itulah Nabi SAW adalah uswah, tauladan kepada kita, contoh kepada kita. Bagaimana Nabi membacakan Al-Quran, menerangkan Al-Quran kepada para sahabat dan dipindahkan oleh para sahabat sehinggalah sampai kepada kita hari ini secara bersanad. Ada sanad dia. Kan? Sebab itu bacaan saya, bacaan Syekh Abdul Nabi, bacaan Ustaz Rahmat tak ada perbezaan kerana kita datang daripada jalur yang satu. Dia ada sanad dia. Jadi yang dipilih untuk belajar ni adalah manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih kita untuk bertemu pada malam ini, Allah pilih kita untuk mengaji dengan guru, ini adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana Allah memilih para rasul dan para nabi. Antara nama Nabi Mustafa. Mustafa tu maksudnya yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang dipilih oleh Allah untuk dekat dengan Allah adalah manusia yang akan beruntung dan inilah perniagaan yang tak akan rugi. Ini perniagaan yang tidak akan rugi. Sekarang ni manusia mengalami kerugian. Ada kawan saya, dia pemilik syarikat pengangkutan, ada 100 lori dia. Dia kata, apabila saya jumpa dia baru-baru ni di Selangor, dia kata dia sedang terkangkang. Terkangkang. Kenapa? Kerana lori dia bersusun di atas jalan, tak boleh berjalan dan setiap minit dia kata dia rugi. Dunia, kalau kita buat perniagaan, ada untung dan ada rugi. Tetapi membaca Al-Quran adalah perniagaan yang tak merugikan kita. Tak akan merugikan kita. Sebab itulah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang sentiasa membaca kitab Allah, dia baca bersendirian, dia baca dengan guru dia,
Dia baca beramai-ramai. Dia himpunkan orang, dia usaha untuk himpunkan manusia untuk membacakan Al-Quran supaya dapat manfaat itu lebih luas lagi. Jadi orang yang sentiasa membaca Al-Quran, yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa aqamus solah, mendirikan sembahyang, dan membelanjakan harta yang Allah berikan kepada dia. Dia ada nikmat, Allah beri dia harta. Dia belanjakan harta daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka inilah yang mengharapkan perniagaan mereka inilah yang tidak akan rugi. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Niscaya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pahala bacaan yang mereka baca semasa di dunia ini, dan Allah akan sentiasa memberikan kurniaannya kepada mereka. Kelebihan-kelebihan Allah akan berikan kepada mereka nanti. Ini boleh kita rasa nanti. Jadi sebab itu kita kena sentiasa membaca Al-Quran. Jadi dalam sekarang ni proses kita untuk belajar. Kan? Dan semua manusia pun kena mengalami proses belajar. Kan? Kalau dia tak belajar, dia tak akan tahu macam mana nak baca. Jadi peranan guru tu sangat penting dalam mendidik, mengasuh, mengajar, mendoakan anak murid dia. Seperti mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik. Jadi ketika mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, Anas bin Malik pada waktu tersebut berumur 10 tahun. 10 tahun, masih budak lagi. Mak dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyerahkan Anas ni untuk berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Anas ni adalah salah seorang periwayat hadis kerana dia duduk dengan Nabi. Dia orang yang membawa sandal Nabi, kasut Nabi, berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik. Oleh kerana rapatnya Anas ni dengan Nabi, sayangnya Nabi dengan Anas, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebahagiaan untuk Anas. Antara doa Nabi, Allahumma barik ma lahu wa waladahu. Ya Allah, berkatilah hartanya, berkatilah anaknya, wa atil umrahu, dan panjangkanlah umurnya, waghfir zambah, dan ampunilah dosanya. Jadi seorang guru mendoakan anak muridnya. Sebab itu Anas mengatakan, hartaku banyak, anakku banyak, umurku panjang, dan yang paling penting diampuni dosaku oleh Allah Subhanahu wa taala kerana keberkatan duduk bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia dapat. Sebab itu Anas ni banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berkhidmat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang murid bukan setakat belajar, tetapi juga dia kena berkhidmat dengan guru dia. Kan? Dia kena berkhidmat dengan guru dia untuk mendapatkan berkat. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Imam Syafi'i tak berani untuk angkat kaki dia apabila berhadapan dengan Imam Malik kerana menghormati Imam Malik. Begitu juga para sahabat Nabi SAW. Mereka tak mengangkat muka mereka sehingga burung boleh duduk di atas kepala mereka kerana khusyuknya mereka mendengar hadis Rasul SAW dan hormatnya mereka kepada Nabi SAW. Ini yang mereka tunjukkan. Jadi dalam Islam, kalau kita ada ilmu tapi kita tidak berakhlak, tak berguna juga. Tak berguna kerana akan melahirkan manusia yang sombong seperti mana ilmu-ilmu moden sekarang ni. Di universiti yang diajar, guru dengan murid hanya perhubungan kerana apa? Kerana ilmu semata-mata. Bukan kerana nak mencontohi guru tersebut, bukan kerana berkhidmat pada guru tersebut, tidak. Tetapi perhubungan itu kerana komersial sahaja. Jadi dalam Islam bukan begitu. Jadi lebih-lebih lagi apabila kita membaca Al-Quran ni adalah kalam Allah. Guru yang mengajar tersebut, dia membacakan kalam Allah Subhanahu wa taala
Jangan sakiti hati dia, hormati dia, kerana apabila kita menghormati dia, esok anak kita akan menghormati kita. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan orang untuk berkhidmat kepada kita nanti semasa kita tua. Sebab itulah Nabi kata, kama tadinu tudan. Seperti mana kamu buat, pasti kamu akan dibalas nanti. Suatu hari nanti. Ini yang boleh kita lihat. Jadi sebab itulah tak mengherankan kita. Ada gangguan sikit lah. Saya punya pun. Kampung saya. Ada panggil. Okey. Okey. Jadi tak mengherankan kita kalau kadang-kadang seorang ibu ataupun ayah tersebut dilupakan oleh anaknya. Tak diambil berat oleh anak dia. Kan? Kerana apa? Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, menyebabkan anak tidak hormat, ataupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan terhadap gurunya menyebabkan ada dia mendapat anak yang tidak menghormati dia. Kan? Jadi sebab itulah kita kena sentiasa muhasabah diri kita, tengok bagaimana hubungan kita dengan guru kita. InsyaAllah apabila hubungan kita baik, ilmu yang kita akan dapat tu akan lebih berkat, dan rezeki kita pun insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan luaskan. Jadi kita doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala meluaskan rezeki kita ketika mana kita dah tua. Masa tu usaha kita pun tak bolehlah macam waktu muda, tetapi masa tersebut rezeki kita datang mencurah-curah. Inilah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohon supaya Allah memberikan rezeki ketika mana usia kita telah tua, kita diberi rezeki yang mencurah-curah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hasil kita menuntut ilmu ni punca kepada rezeki kita. Punca kepada rezeki kita. Sebab itu kalau kita nak rezeki kita luas, kita taat pada guru kita dan kita bacalah Al-Quran. Kalau kita tak mampu baca surah Waqiah setiap malam, kita baca surah Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, ulang-ulang. Tak mampu baca Inna a'tainakal kautsar, bacalah Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Kalau tak mampu baca Qul huwallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lah. Jadi macam tu. Jadi mudah-mudahan dengan motivasi yang ringkas ini dapat memberi sedikit manfaat kepada kita untuk kita terus berdamping dengan guru kita, bertanya dengan guru kita cara bacaan yang betul, dan sentiasa mengulang-ulang bacaan tersebut. Jadi manfaat dia banyak, bukan saja kepada murid tetapi juga kepada guru tersebut. Jadi Nabi SAW sendiri pun bukan setakat membaca Al-Quran tetapi juga mendengar bacaan Al-Quran daripada sahabat Nabi SAW. Nabi suka mendengar bacaan daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud pernah dipanggil oleh Nabi untuk membacakan Al-Quran. Kemudian dia pun membacakan Al-Quran sampai ayat fakaifa iza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasul menangis dan mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, cukuplah kerana Rasul faham bahawa ayat itu adalah diturunkan kepada Nabi SAW. Nabi tahu dia seorang Rasul dan dia bertanggungjawab kepada umat dia. Nanti umat dia akan datang meminta syafaat daripada Nabi SAW. Jadi kalau Nabi kenal umat dia, insya-Allah kita akan mendapat syafaat. Tapi kalau tak kenal, na'udzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan Rasul SAW akan kenal kita kerana kita banyak membaca Al-Quran dan kita bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang mahir. Al-mahiru bil Quran ma'as safaril kiramil bararah. Orang yang mahir tentang Al-Quran ni pasti akan bersama dengan para anbiya, para nabi-nabi akhirat nanti. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan tersebut. Kemudian jangan berputus asa. Jangan berputus asa dalam menuntut ilmu ni. Ada orang yang singkat dia menuntut ilmu, ada orang yang panjang menuntut ilmu. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan 6 cara untuk mendapatkan ilmu. Antara cara tersebut adalah tulus zaman, panjang waktu dia. Panjang waktu dia. Kalau terlalu singkat, tak sempat kita memahami guru kita. Kadang-kadang guru kita tak sempat nak curahkan pengalaman dia. Kita dah tamat dah. Kan? Kita mengaji Al-Quran 36 jam. Ada kan sekarang ni?
Jadi kita dapatlah. Tapi kalau dia dapat cepat, hilang pun cepat. Tapi kalau kita berguru, kita boleh mewarisi perbuatan-perbuatan guru kita, akhlak guru kita. Boleh berkhidmat untuk dia. Lagi lama kita berguru, lagi berkat, lagi banyak ilmu yang kita akan dapat. Itulah kepentingan kita berguru, bermusyafahah dengan guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan rahmat kepada kita, dan orang yang menuntut ilmu ni, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke akhirat, insya-Allah. Jadi cukuplah setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Syekh Hilmi. Okey, pada malam ini Ustaz nak bagi surprise kat semua juga ni. Siapa yang tak boleh baca nasib lah Malam ni Syekh Hilmi bersetuju dan saya pun dah mohon dengan beliau untuk menurunkan sanad daripada dia sendiri, direct daripada Syekh, surah Al-Fatihah, semua tasmid dengan dia hari ni, malam ni baca depan dia. Nanti Syekh akan sanadkan daripada Syekh Mustafa Al-Alawani, maknanya guru daripada Syekh sendiri daripada Mesir. Untuk makluman, Syekh Mustafa Al-Alawani adalah ulama Al-Quran di Mesir dan mengajar ramai sangat murid yang dah jadi ulama-ulama besar dah. Dan dia seorang yang buta. Syekh Hilmi berkhidmat dengan dia sangat lama dan khatam sebanyak 16 kali dengan Syekh Mustafa Al-Alawani sampai Syekh Hilmi dah hafal, insyaAllah. Jadi malam ni Ustaz bagi peluang pada semua untuk tasmid, baca dengan baik, lontarkan yang terbaik. Nanti Syekh akan turunkan ijazah sanad direct daripada beliau untuk daripada Syekh Mustafa Al-Alawani, insyaAllah. Siapa nak mula dulu? Lelaki dulu lah Yusri silakan. Syekh boleh sedia insyaAllah. Syekh Hilmi, okey. Assalamualaikum Syekh. Boleh jelas jelas baca jelas kuat sikit Boleh dengar tak Ustaz? Boleh. Ya, boleh. Silakan. Saya cubalah Jangan cuba, buat terus. Yang terbaik. Bagi yang terbaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. An'amta. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau boleh panjang sikit lagi. Waladdallin. Okey Syekh, sekejap kita bagi mohon laluan Syekh balikan dulu sekali untuk panduan semua dengar baik-baik InsyaAllah. baca sebab okey kita Syekh Hilmi, Syekh Abdul Nabi sama, kita bukan taranum kita baca dengan tajwid. Jadi dengar bacaan Syekh dulu sebagai panduan. Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, silakan Yusri sekali lagi Yusri. Baca dengan baik, terbaik. Yang terbaik. Panjangkan sikit doang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, boleh. Silakan Syekh, turunkan sanad ijazah. Ya, insya-Allah saya mengijazahkan bacaan Al-Fatihah ni kepada Muhammad Daris. Nama penuh. Yusri Badli. Yusri bin Badli. Muhammad Yusri bin Badli. Yusri bin Badli. Muhammad Yusri bin Badli. Ada Muhammad Syekh? Seperti mana? Nah, Tak ada Muhammad. Tidak Yusri Muhammad. saja. Yusri bin Badli. Yusri bin Badli ya. Sahih. Saya mengijazahkan bacaan Al-Fatihah ini kepada Yusri bin Badli. Seperti mana saya diijazahkan oleh Syekh saya, Syekh Mustafa Ahmad Al-Halawani, dan diijazahkan oleh syekhnya sampailah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qabul ijazah ya Syekh, qabul ijazah. Saya terima Syekh. Syukran. Jazakallah. Okey. Syukran. Okey, terusnya Zarin, silakan Zarin. Ustaz Zarin. Baca kuat sikit bagi dengar. Rapat sikit dengan mic. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berdengung sikit Dengar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Kita condong sikit. Maliki yaum. Maliki yaum. Maliki yaum. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tekan sikit. Iyyaka. Ada syaddah tu. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Okey. Betul sikit lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Esok kena jogging ni. Napas. Jadi nervous pula hari ni. Tak apa. Okey, tak apa. Yang penting sebutan tu jelas. Yang penting sebutan tu jelas. Saya baca sekali lagi ni, Syekh. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ba dengan sin. Bismillah. Jelaskan bismillah tu Ustaz. Bismillahirrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jelas. Dipahami maksud dia. Alhamdulillah. Jadi saya mengijazahkan bacaan surah Fatihah ni kepada Sebut nama. Muhammad Zahrin bin Abdul Wahab. Muhammad Zahrin. Muhammad Zahrin bin Abdul Wahab. Ya, betul. Saya mengijazahkan bacaan surah Al-Fatihah ini kepada Muhammad Zahrin bin Abdul Wahab seperti mana diijazahkan kepada saya oleh Syekh saya, Syekh Mustafa Ahmad Al-Halawani, sehinggalah sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya terima ijazah daripada Syekh pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, Asrul silakan. Terima kasih Syekh. Asrul. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lain terputus Saya tak dapat mendengar dengan jelas Baca sekali lagi Asrul. Lain putus-putus. Sekejap saya baca sekali. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, saya boleh mendengar tetapi line tak berapa nak clear. Ada perkataan yang disebut terputus-putus. Jadi macam mana? Kalau tak Tapi tak apa, saya dah dua kali dah baca tu, insyaAllah saya boleh faham. Jadi insyaAllah Ustaz ijazahkan bacaan surah Al-Fatihah ini kepada Asrul lah. Muhammad Asrul bin Ahmad. Muhammad Asrul bin Ahmad. Muhammad Asrul bin Ahmad. Ya Ustaz. Okay, saya ijazahkan bacaan surah Fatihah ini kepada Muhammad Asrul bin Ahmad seperti mana diijazahkan oleh Syekh saya, Syekh Mustafa Ahmad Halawani, sehinggalah sampai kepada sanadnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saya terima Syekh itu. Okey, kita pergi kepada, terima kasih Syekh. Cikgu Amin, Terima kasih. silakan. Jangan ketor Cikgu Amin. Silakan. Cikgu Amin, nama penuh apa? Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Rusia Daud, tapi panggilan saya kebanyakannya panggil Nur Amin. Nama penuh lah, nama benar. Nur Rusiah binti Daud. Daud. Okey, lain terputus-putus tu. Boleh dengar? Boleh, Okey, boleh boleh. dengar. Terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Malik Yaumiddin, saya tak jelas. Malik Yaumiddin. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Ihdinas sirah. Terus. اهدنا الصراط المستقيم. Sirah. Teruskan sampai habis. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Harakat dah tak cukup sikit. Jadi kalau nafas tu kita kontrol, kita berhenti siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Kalau nak sambung pun tak ada masalah. Tapi kalau tadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim tu nampak macam suara tu tak sampai pula. Ulang dekat suratul ladzi, berhenti dekat alaihim yang pertama. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
الضالين Panjangkan sikit lagi. Sikit lagi. صراط Hitungan 6 harkat jari kita. Bukan 6 rakaat lah, tak 6 harkat. Panjang sangat kalau 6 rakaat tu. Okay. Kita buat hitung jari. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey. Alhamdulillah. Amin Nuriman. Rusia binti Daud. Rusia Apa? binti Daud. Nama glamour dia. Rusia binti Daud. Rosiah binti Daud Nama tak glamour. Okay. Rosiah binti Daud. Okey. Saya ijazahkan bacaan surah Al-Fatihah ini kepada Rosiah binti Daud seperti mana diijazahkan oleh Syekh saya, Syekh Mustafa Ahmad Halawani, sehinggalah sanad tersebut sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya terima Ustaz. Terima kasih. Ya, Silakan jazakumullah. seterusnya Siti Salmi. Nama penuh Siti Salmi. Siti Salmi binti Samsudin. Siti Salmi ya. Ya. Binti Samsudin. Okey. Keren. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, saya ijazahkan bacaan surah Al-Fatihah ini kepada Siti Salmi binti Samsudin. Seperti mana diijazahkan oleh Syekh saya, Syekh Mustafa Ahmad Halawani, sehinggalah sanad tersebut sampai kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya terima sanad dari Syekh Helmi kepada saya. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah Terima khair. kasih Ustazah Akmal, dia tak boleh baca. Tunggu nanti kemudian insyaAllah kita baca. Sikit share tentang apakah kepentingan sanad ni sebenarnya. Kadang kita nak kena faham kan, ada yang tak faham kan. Share sikit penerangan tentang sanad ni, apa dia sebenarnya. Yang mudah faham lah. Sanad ni sebenarnya rantaian guru tersebut. Daripada satu guru kepada satu guru kepada satu guru sehinggalah sampai kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa beza dia dengan yang orang tak ambil sanad tu? Dia kata sama je daripada Nabi SAW, sama je daripada Allah. Yang kita ambil sanad ni, kenapa pula? Apa keberkatan dia tu? Di mana? Ya, beza dia pertama sekali, orang yang bersanad, kalau kita belajar dengan orang yang bersanad ni, kemudian kita berjumpa lagi dengan guru yang bersanad, kita tengok bacaan semua sama aja. Kita yang berguru ni kita confident, kan? Kita confident dengan bacaan kita. Kan? Kita confident. Kalau kita jadi imam pun kita confident sebab kita pernah belajar, pernah ditegur.
Kan? Berbanding dengan orang yang dia taklid. Taklid ni dia mengikut, dia dengar kaset ataupun dia dengar CD ni dia ikut. Tapi sebenarnya dia, kalau kita tengok banyak kesalahan yang dia tak sedar sebenarnya. Kan? Jadi berguru ni dia lain. Berguru ni barakah dia lain. Kan? Dia orang kata apa, kita tahu macam mana nak kawal suara kita, tahu macam mana nak sebut, relax, tenang, macam tu lah. Kan? Maksudnya kan ada kemungkinan yang dia belajar dengan ustaz ni, tapi ustaz ni tak ada sebut macam kita buat ni, sanad sedih-sedih kan. Kemungkinan dia tak tahulah dia tak ada sanad ke, atau dia tak ada buat akad ni ke, atau dia tak sampai ke, tak tahulah. Tapi sebenarnya semuanya diambil daripada Nabi SAW. Tapi yang saya tahulah, yang kita punya Syekh, kalau saya salah betulkan, kita jelas siapa nama guru kita. Maknanya saya dengan Syekh Muhammad Hilmi bin Ahmad. Lepas tu Syekh Muhammad Abdul Nabi Al-Hasib kan. Maknanya nama guru kita jelas di dalam kita punya sijil sanad tu nanti. Itu yang kita, yang saya ni lah. Betul Syekh? Ya. Tak semestinya orang yang tak ada sanad tersebut bacaan dia tak betul, tak semestinya. Betul. Kan? Tapi berkat orang yang bersanad ni dia lain. Dia lain. Kan? Dia lain. Dan Allah nak angkatkan seseorang tersebut, orang kata apa, dengan guru dia, dengan sanad dia. Dia tak perlu apa macam nak heboh-heboh. Tak terkenal. Nanti orang datang berjumpa dengan dia, mencari dia, jumpa dengan dia nanti. Allah akan datangkan orang untuk cari dia, jumpa dengan dia. Itu kehebatan sanad, keberkatan sanad. Saya terbukti macam saya pun sekarang ni saya dah maklum kepada Syekh, pensyarah di Darul Quran, saya tak nak sebut nama lah, dia mengambil sanad dengan saya dan saya terkejut dia punya bacaan, Masya Allah. Sebab kan, saya kata kenapa nak ambil Darul Quran, dia pensyarah di sana ni, Darul Quran melahirkan banyak ulama-ulama yang guru-guru yang hebat dekat Malaysia. So dia kata satu benda yang bukan kita nak riak kat sini kita sama-sama, kita tak apalah kan. Kata Ustaz Rahmat punya martabat tu lebih tinggi, dia kata dia nak ambil sanad tu. So, dia tahu yang saya berguru dengan Syekh Muhammad bin Nabi dan juga Syekh Hilmi. Dan mereka kenal. Syekh Muhammad Hilmi ni walaupun tak kenal, tapi guru Syekh Mustafa Ahmad Al-Awani tu memang ulama Quran. Ramai yang tahu dan ada yang ramai yang mencari sampai pergi ke makam Syekh. Sampai masa saya ambil sanad dengan Syekh Hilmi pun dijemput oleh pihak UKM, Universiti Kebangsaan. Ustaz apa yang jemput Syekh tu? Nama apa tak ingat. Ustaz Helmi juga tak silap. Kalau tak Helmi silap. yang nama dia. Helmi juga, ya. Sampai dia mencari dia tu dan dia dapat tahu yang Syekh Hilmi sanad daripada Syekh Mustafa Al-Awani tu, dia cari dan dijemput datang untuk beri sanad kepada pelajar-pelajar di UKM. Dan saya ambil masa tu lah. Jadi maksudnya sanad ni dia keberkatan itulah satu. Yang kedua, kebelakangan ni lah yang sekarang punya batch ni ramai lah yang guru-guru Quran, guru bahasa Arab, guru sekolah. Saya terkejut dan mereka punya bahasa Arab sangat fasih dan juga, tapi itulah seperti yang Syekh pesan saya Rahmat, jangan risau sebab mereka tak ada ilmu Al-Quran. Itu kamu kena pegang lah. Mereka tak ada ilmu Al-Quran. Orang Arab sendiri orang Arab sendiri pun kena belajar juga tajwid Quran. So kalau jangan terkejut dan nanti orang Arab belajar dengan kamu kan. Dia bahasa Arab dia pandai kan. Tapi sebenarnya tajwid itu perlu dipelajari. Betul Syekh? Jadi bukan semua. Ilmu ni kena belajar. Ilmu Islam ni banyak. Jadi setiap ulama tu tak semestinya dia mahir tentang ilmu Al-Quran ni. Kan? Ilmu ni banyak kan. Jadi setiap orang tu ada kelebihan dia dan kita pun tak sempat nak mendalami keseluruhan ilmu. Kan? Kerana kalau kita mendalami keseluruhan ilmu, memang kita tak mengajar lah sebab kita tetap akan jadi murid. Banyak ilmu, terlalu banyak ilmu. Jadi kita ambil yang kita rasa sesuai dengan kita, penting. Jadi Al-Quran ni paling penting lah kerana dia akan buka ilham yang akan datang. Itu yang saya cakap siang tadi, ingat tak? Siapa yang ada di kelas minta maaf Syekh, pukul 3 tadi. Saya kata guru ni, kita ni sebagai, maksud anda semua lah sebab saya nak bimbing anda semua sebagai guru nanti, sebagai penyambung sanad. Kita ni sebagai pembuka jalan. Macam Syekh Hilmi kan, saya dapat targah daripada Syekh Hilmi, daripada Syekh Abdul Nabi. Mereka ni pembuka jalan yang mana daripada situ saya dapat lagi banyak ilmu-ilmu lain. Sama macam anda semua nanti. Kami sebagai pembuka jalan, pembuka kunci, dan macam Syekh Hilmi sebut tadi, Allah akan datang ilham lain, ilmu-ilmu lain, kamu akan dapat yang lain pula. Dan tak semestinya dia belajar dengan Ustaz Rahmat, dia tak ada ilmu tu, dia belajar dengan guru lain, tinggal Ustaz Rahmat sebab Ustaz Rahmat tak pandai contoh kan. Ada guru lain yang lebih hebat. Tapi sebenarnya pembuka jalan tu, pembuka kunci tu ialah guru yang mula-mula yang kamu ambil sanad tu. Dan dia lah
Macam saya Syekh ni alhamdulillah pembuka jalan yang mana daripada mula-mula dulu saya tahu, Syekh pun tahu macam mana saya mula sebelum ambil sanad dengan selepas mengambil sanad memang berbeza sangat. Keberkatan itu kita nampak. Macam mana Allah buka jalan tu. Kadang kita tak perasan tiba-tiba masya-Allah kan. Maknanya ini bila kita recall balik, oh Syekh pernah cakap ni sebenarnya. Kan? Benda-benda yang kita Allah aturkan. Insya-Allah. Keberkatan tu yang kita nak. Dan saya nak pesan sekali lagi, sanad ni bukan kita nak bangga-banggakan dan bukan kita nak gantungkan di dinding. Sanad ni adalah untuk disambungkan, untuk diamanahkan, untuk diajarkan kepada yang lain. Dan bukan untuk disimpan lah, insya-Allah. Jadi sedikit Syekh sebelum tutup, sebelum Syekh tutupkan orang kata tirai pada malam ni, boleh tak? Dia nak sedikit doa daripada Syekh agar semua yang ada ni, nanti kita sambung ni, jangan letak dulu Syekh nak doa dulu. Betul Syekh dah lambat ni, mungkin Syekh ada urusan lain. Saya nak berpesan-pesan sikit dengan yang ada ni lah, sahabat-sahabat pelajar-pelajar saya ni, doa sedikit untuk kami agar istiqamah dengan Quran dan istiqamah dalam dakwah ni. Syekh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran. Amin. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Syekh ucap sekali lagi atas kesudian bersama dengan kita dan sudi menurunkan di sanad pada semua. Saya harap semua boleh ucapkan terima kasih kepada Syekh kita pada malam ni. Sanad yang awak bukan sedang nak dapat Terima kasih Syekh. Terima kasih Syekh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih. Ila liqa insyaallah. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Syekh. Okey, tahniah kepada semua kecuali Ustazah. Minta ampun. Kenapa minta ampun? Itulah kalau dia sebenarnya saya didik siapa saya selalu kena tiba-tiba aje kan tiba-tiba. Dia sebenarnya nak jadi pembimbing ni, sebenarnya kalau siapa pernah pergi kelas motivasi leadership dia memang macam tu. Leadership ni dia kena terjah sikit, betul tak? Saya pernah pergi. Dia kena macam ni lah. Dia kena ad hoc tu, dia kena sentiasa bersedia. Kalau tidak, cikgu mesti ada pergi kelas motivasi macam tu kan. So maknanya, Al-Fatihah je, kan kita baca setiap hari. Tapi ketua ni masa kan, tak jadi semua. Ni kena kejap lagi Syekh. Macam mana ni Ustaz Rabak ni, semua tak pas ni tak apa. Tapi semua dah pas tadi, alhamdulillah. Yang penting, kita nak sanad tu turun kepada kita. Dan sanad Mustafa Halawani ni pun satu sanad yang sangat tinggi juga. Dan orang mencari sebenarnya sanad dia tu. Dan Syekh Hilmi pegang sanad dia tu. Dan keberkatan yang saya boleh nampak daripada Syekh Hilmi tu, tawaduknya dia, seorang yang sangat low profile, tapi dalam pada tu dia ada orang kata apa, setiap hari lah tugasan dakwah dia ni mengislamkan orang, membantu orang, nampak simple aja macam tu. Tapi dia ada sekolah di Sabah, dia ada mak tahfiz, dia ada 2, dan dia sekolah tahfiz dia ada 4, dia ada perniagaan dia sendiri untuk menampung semuanya. Resort dia ada di Sabah, di mana? Ustazah Akmal, Sempurna. Ya, sempurna. Dia ada resort dia di Sabah. Dan dia jemput kita semua tu nanti tu, insyaAllah lepas PKP ni kita tim ni kita pergi sana lah. InsyaAllah. Boleh jumpa Ustazah Akmal tu. Dia ada ajak Yusri tadi kan? Ya, Yusri. InsyaAllah. Dia punya rate dia satu malam dekat 300. Pelancong-pelancong daripada China banyak booking dah setahun punya dia. Tapi dah PKP, jadi perniagaan dia agak tersangkut lah. Tapi semua bisnes dia tu dibalikkan kepada mak tahfiz dia. Semua apa yang dia buat tu untuk bantu balik dia punya dakwah dia. Jadi kita ambil daripada situ pengajaran yang mana kita hidup ni, orang kata apa, kena buat dakwah ni sebab kita nak balik pada Allah SWT, itu yang kita nak persembahkan. Kan kalau Allah nak tengok nanti, Allah nak kata apa, tengok apa yang kita buat kat dunia ni, itulah yang kita boleh buat kan. Sebab kita di bidang yang bidang ni yang kita boleh masuk. Maksudnya dah dipilih, dah diberi peluang, apa yang kita boleh contribute ataupun sumbangkan, kita sumbang lah kat situ kan. Tapi tak boleh banyak pun, sikit pun jadilah. Alhamdulillah. Selama ni saya tengok semua ada menunjukkan daripada segi masing-masing punya idea, masing-masing punya komitmen kan.
sangat baguslah dan saya ucap terima kasih sangat-sangat. Dan Syekh Helmi walaupun nampak macam tak terlibat, tapi sebenarnya setiap apa pergerakan saya semua dia tahu. Apa yang saya, sebab saya selalu memang report dekat dia. Kan, orang kata macam manja kan dalam dia. Tapi memang saya selalu apa-apa saya minta restu dia. Kan. Dengan restu guru ni dia lain sikit lah. Dengan doa mereka ni kan. Dan untuk makluman, malam Syekh bersama dengan kita. Syekh bersama dengan kita. Siapa ada semalam? Zarin ada? Asrul tak ada Ada semalam dia. Malam tu kita habis, Syekh Helmi dah masukkan dekat Syekh Nabil kita 200. So, saya nak masuk tapi dia dah masuk dulu. Kan? Insya-Allah. Sebab benda ni bukan dia orang tak minta. Guru-guru kita ni mahal guru kita tak pun dia punya talaki, dia punya sekali dia punya apa tazkirah tu. Tapi kita sebagai murid ni nakkan keberkatan doa dia tu. Jadi saya masukkan dekat Syekh dan saya masukkan dekat, saya cover balik di Syekh ni, saya masuk lagi dekat Syekh kita. Jadi 200 ni 200 lah saya masukkan semalam kan. Walaupun kutipan kita malam adalah yang bagi apa kata tu infak ni, tapi tak apalah. Saya fikir doa-doa mereka ni guru kita sangat penting untuk kita buat dakwah kita ni. Dan rezeki tu Allah nak bagi memang akan ada je rezeki tu kan, insya-Allah. Dan seperti mana yang semua tahu, saya sedang mengusahakan saya punya akademi, kita panggil Akademi Aura. Tahu kan apa dia Aura tu? Akademi Ustaz Rahmat Ali lah. Sedap pula nama Aura tu kan. Aura pula. Boleh Aura pendek je, senang nak sebut pun. Boleh. Akademi Ustaz Rahmat Ali kan, senang. Pendek je pun. Dan itu kalau boleh saya nak kita gerakkan, saya tak ada orang kata apa planning yang macam ada ikut protokol sangat lah. Maknanya kita santai je. Kalau boleh kita forwardkan, okey lah kan. Dia tengok berapa kita punya collection berapa nanti dan bila kita boleh sekarang pun diorang dah boleh buat kerja dah. Setahu saya ni, saya dah panggil kontraktor, dia kata dah boleh buat kerja dah. Dia dibenarkan walaupun dalam PKP ni, tapi mereka boleh membuat secara senyap-senyap lah. Tapi saya tak nak start lagi lah, belum lagi kan. Kemungkinan hujung tahun ataupun tahun depan lah. Sebab ini adalah one stop center yang mana saya nak kita punya sanad yang ada ni, maknanya sanad daripada saya lah ni, awak semua ni kan dapat daripada saya, daripada share kita yang awak pegang sekarang ni juga. Kita kembangkan lagi. Kalau siapa katakan nak buka untuk center dia sendiri, dia alu-alukan sangat. Kalau ada, kita panggil Syekh kita untuk rasmikan, dan Syekh kita memang selalu bersedia untuk jadi macam penaung, insyaAllah. Pun dia dah beritahu dengan Syekh Helmi, kalau katakan daripada jalur dia sanad ni yang nak buka akademi ke, nak buka apa, nanti dia akan jadi penaung kat situ. Jadi itu yang saya berani nak buka lah, sebab kita ni satu, kita buat dakwah ni, dan kita kalau kita mengajar nanti pun kita ada tempat berpegang kita ada tempat rujukan kita. Lepas tu jangan putuskan. Kalau bergaduh dengan saya sekalipun, jangan putuskan dengan saya silaturahim. Maknanya saya masih pegang Syekh Helmi lagi, saya masih pegang Syekh Abdul Nabil lagi. Tempat rujuk kita. Macam tadi ada satu pelajar tanya saya, siapa pernah dengar? Saya pun tak pernah, saya tanya Syekh Helmi, dia pun tak pernah dengar ni. Ada yang tasmik dengan saya tadi? Ada siapa pernah dengar ni? Mungkin ada yang tera-tera pernah dengar ni? Dia tanya pasal tajwid. Tapi saya cek dengan Syekh Helmi, saya pun tak pernah dengar. Saya cek apa-apa yang saya dah tahu pun kadang-kadang memang saya rujuk juga dengan Syekh-Syekh kita. Walaupun saya dah tahu, sebab nak kepastian. Dia tanya tentang tamkid dan ikhdal. Tamkid dan ikhdal. Tamkid dan ikhdal. Ikhdal. Hukum tajwid. Pernah dengar tak? Tamkid dan ikhdal. Dia budak tahfiz ni. Dia kata guru daripada Ustaz daripada Al-Azhar yang tanya dia. Dia tanya Syekh. Adalah ibdal. Kita nak rujuk dengan Syekh Abdul Nabi nanti sekejap lagi. Tamkid ke tamhid? Tamkid. Sekejap Ibdal ada. Ibdal ada. Ikhdal dia kata. Tamkid. Kalau tamkin ada. Mat tamkin. Tapi dia cakap tamkid dan ikhdal. Itu yang satu yang kita tak pernah dengar lagi untuk kita punya syllabus kat sini lah. Kemungkinan dia Al-Azhar dia ada, tapi Syekh Helmi tadi daripada Al-Azhar. Dia pun tak pernah dengar, tapi nanti kita akan duduk dengan Syekh. Maksud saya tadi, kalau ada apa-apa yang kita tak tahu, kalau katakan tadi saya talaki contoh kan. Ada pelajar kamu yang tanya apa-apa yang kamu tak tahu, tanya saya, dan kita akan rujuk dengan Syekh kita. Kita ada pakar yang Syekh Helmi dan juga Syekh Abdul Nabi kita. Kalau tak boleh Syekh Helmi jawab, Syekh Abdul Nabi untuk makluman adalah pakar kiraat 10 kiraat tu, kiraat semualah yang kiraat Asim, Warsh, Hamzah, semua dia hafal. Dia bukannya dia tahu, dia hafal semua.
Kalau nak ambil sanad dengan dia 10-10 pun boleh dengan dia. InsyaAllah kalau siapa ada rezeki boleh ambil 10-10 dengan dia. Okey. Yang last akhiran nak bincang tentang ni. Tadi saya dah sebut dah, tapi kita ulang sekali lagi. Maknanya sekarang ni, buat masa sekarang ni, kita sedang promosikan kelas kita yang dua ni. Kelas tajwid asas dengan kelas Al-Fatihah. Tapi dalam pada tu, saya sedang mempromosikan talaki bersanad saya secara individu. So ada juga pelajar-pelajar yang nak baca dengan saya, tapi bacaan mereka masih tidak baik lagi. Jadi sekarang ni saya dah pertingkatkan saya punya pengambilan untuk saya, yang saya uji dengan beberapa surah yang agak susah dengan hukum-hukum tajwid. Kalau dia boleh jawab, dia lepas, dia mengaji dengan saya. Tapi kalau dia tak lepas, saya akan minta dia talaki dengan tuan-tuan sekalian ni, perempuan ni. Boleh? Sudi tak terima tugas ni? Baca Fatihah pun tak lepas tadi, macam mana ni kan? Mesti cakap macam tu kan? Jangan fikir macam tu. Sebab apa? Sebenarnya bila kamu mengajar, kamu akan belajar. Bila kamu mengajar orang, kamu akan mesiapkan lagi diri kamu. Satu peluang. Sebenarnya ambil cabaran ni, sebab kalau katakan nanti ada pelajar-pelajar yang macam tu, saya akan rujuk kepada pelajar-pelajar saya. Kamu ambil dengan Ustaz ni, contoh Ustaz Yusrin ataupun Ustaz Zarin ataupun Ustaz Asrul. Cikgu Naraki kalau perempuan, of course dia nak dengan Ustazah lah kan. Kalau lelaki takkan dia nak belajar dengan Ustazah, segan dengan lelaki kan? Okey, katalah tadi Ustaz saya belum khatam lagi lah, macam mana ni saya nak ambil sanad? Tidak mengapa sebenarnya, tu saya sebut tadi, dengan restu saya, guru dan juga syekh kita, dan mereka benarkan izinkan untuk awak mengajar bersanad jangan lupa. Maknanya awak akan keluarkan sijil sanad. Saya ambil sijil sekejap tapi semua dah tengok kan contoh tu kan. First time nampak muka Asrul macam Abid Liu. Kalau Zahrin dah biasa dah dengan Zahrin face to face kat rumah Ustaz. Tadi saya tengok Asrul keluar, Masya Allah. Ingatkan Ustaz Liu tadi. Hari tu kan ada apa? Mungkin saya yang tak tahu itu. Hari Raya. Mungkin saya tak tahu tu Asrul kot. Saya rasa lain sikit lah dalam ni dengan yang sebenarnya. Oh ya. Sama je. Sebiji betul. Ustaz Abid Liu Junior. Minta maaf lah, saya selalu hantar WhatsApp push untuk tadarus. Jadi tak update lagi tu. Dah habis dah tadarusnya ni. Dekat update nanti. Amin punya. Amin belum update kan? Tolong update kak. Oh, Amin dah habis ya? Okey, saya update kan. Oh tak adalah dah ni. Tak apalah. Ni saya nak ni yang saya punya ijazah di Mesir punya. Tak nampak Masya-Allah. Tak. Apa dia jadi kena saya kena tukar background. Ada background tu kena off dulu Ustaz. Off background. Tak boleh off background. Boleh. Dot 3 je. Apa saya tak boleh off? Dia keluar gambar-gambar semua, saya nak off kat mana? Oh ni atas, okay sorry. Tadi. Okay, ni sijil sanad saya daripada yang saya print di Mesir. Tapi sijil sanad ni kita tak keluarkan macam ni lah. Sijil sanad Malaysia dia yang sijil sanad yang siapa yang dah dapat, si Samir dah dapat tak? Yang kat sini semua belum Masya Allah. Okay. Sebenarnya yang orang yang dah dapat sijil khatam daripada saya ramai lah. Yang kat sini tak ada pula. Masya Allah. Ni semua yang penyambung-penyambung saya ni. Banyak yang bantu saya. Belum dapat lagi Semua nak kena express kasih khatam semua ni boleh tak? Ni orang-orang kuat saya ni belum dapat sijil khatam lagi pula. Okey, sijil khatam tu nanti dia akan ada nama-nama kita lah. Nama kita di bawah, pelajar kita, lepas tu nama syekh dan sampai kepada Nabi SAW. Ada jelas kat situ. Nama-nama guru-guru kita, nama-nama syekh-syekh kita. Dan kalau ikutkan Syekh Helmi, dia suruh hafal nama guru-guru. Sebab ada keberkatan mereka kat situ. Kan? Sampai kepada Nabi SAW dan kita punya jalur memang daripada Syekh Abdul Nabi lah. Sampai kepada sahabat lah kan, Abdul Rahman Al-Sulaimi. Nanti ada dalam kita punya sijil sanad tu nanti boleh nampak. So maknanya kalau katakan awak bertalaki nanti yang saya paskan tu, kita akan keluarkan tapi bukan macam ni sijil sanad yang ada. Kan Zarin pernah tengok kan? Pernah tengok, tengok kan yang kat Norma punya tu. Maknanya ada turutan-turutan nama tu, kita akan keluarkan sijil tu. Tapi kena beritahu saya pasal saya ada dia punya chalk mohon ada saya ada. Jadi saya akan print dan kita akan bubuh nama pelajar-pelajar awak dekat bawah tu. Ini Ustaz ada share dalam grup tu kan? Itulah. Contoh sijil sanad tu. Itulah macam tu. Jadi boleh letak gambar, boleh letak nama-nama dan boleh letak tu. Ustaz, yang sanad Al-Fatihah tu saya tak share tau.
sebab Ustaz tak buat sampel punya ni. Tak palang. Sebab nanti dia bahaya, takut dia palang tu. Sebab dia tak Okey, share. nanti saya palangkan. Dia boleh palang tu, boleh tulis pakai edit tu kan. Benda dia. Betul juga, nanti orang tiru kan. Sebab Ustaz tak palang benda tu. Kita rasa macam takkan lawa anak tu, tapi Yalah, kena jaga juga benda tu. Kesahihan sanad tu, penting tu. Okey, saya ucap tahniah sekali lagi pada Cikgu Amin kerana kita beri tepukan 300 lebih lah dia punya penyertaan tu. Saya terkejut lah. Begitu cepat dia ni pasal orang satu usaha untuk baca pagi dan petang tu. Sebab sekarang ni orang semua tengah risau kan. Covid kan, ramai yang meninggal lagi-lagi dan masa kita pun akan tiba juga kan. Tak tahu sekarang ke atau bila, tapi persediaan tu. Salah satunya itulah baca Quran banyak-banyak yang Syed sebut tadi, dan ada tazkirah pula kan pagi-pagi kan Cikgu Amin? tak hari ni. Hari ni Ustazah Amin lah, Ustazah Amin tazkirah kan? Hari ni sebab saya memang busy. Semua orang kat busy tengah buat soalan sekarang. Tak perasan tak ada ni. Jadi pagi-pagi macam Soalan peperiksaan kan? Sekolah. sebenarnya sebab saya dapat tangkap Ustaz Khair tu. Dia siapa tu? Dia guru agama di sekolah? Tak, dia pegawai jabatan sebenarnya. Bila dia pegawai jabatan, dia memang ramai peminat lah. Bagus bacaan dia. Dia punya motivasi pun bagus tu. Jadi benda tu boleh diteruskan lagi sebab daripada situ pun saya tengok Cikgu Amin sikit-sikit dia promosikan kelas kita kan. Masya Allah, bagus Jadi maknanya daripada situ gerak untuk promosi tu ada. Alhamdulillah. Dan juga sudi nanti boleh kita buat satu poster untuk buat poster simple je boleh. Ustazah Siti Salmi boleh. Kita panggil Ustazah, Ustaz semua ni boleh bakal penyambung. Ustazah Siti Salmi boleh buat satu simple punya poster. Cuba untuk Akademi Aura tu kan. Buat simple je. Kita tak nak beria-ria sangat lah kan. Nanti Ustaz bagi ayat apa nak masuk. Biasalah tu. Macam biasalah. InsyaAllah. Ada apa idea-idea lain tak untuk kita nak takat ni yang Ustaz nak buat kan dalam orang kata dalam pipeline yang kita nak usahakan selepas ini ialah kelas remaja. Sebab apa tahu kanak-kanak sekarang tak pergi sekolah. Betul tak? Duduk rumah kan. Jadi mereka tak ada tempat untuk kita nak usahakan untuk belajar secara online ni lah. Kelas tajwid asas remaja. Daripada umur 12 sampai umur apa Ustazah? Jazakumullah? 17. Sampai dia yang SPM tu lah. 12 sampai 17. Jadi okey, maknanya kita usahakan itu lagi apa lagi? Kelas tajwid asas kan kita dah buat lah kan. Kelas hafazan. Hafazan surah-surah yang mudah. Hafazan pernah masuk siapa? Cikgu Amin, Asrul, Zarim pernah masuk kan? So, saya Salmi pun pernah masuk. Cik Salmi tak masuk, pernah masuk juga tu. Pernah masuk. Tapi dia lari ke mana hilang tak tahu. Sibuk. Kelas Fatihah musim kedua, kelas hafazan dewasa, kelas asas tajwid remaja, kelas bahasa Arab, tadabbur Al-Quran. Okey, tadabbur tu kita buat bersama Syekh ni. Musim kedua ni insya-Allah kita ada beberapa perkara yang kita tambah lah untuk kelas Fatihah tu kan. Kita buat tadabbur Quran. 1 jam saya buat tu tajwid dan 1 jam lagi saya akan masuk lah untuk tadabbur surah Fatihah dulu. So nanti selepas tu kita akan pergi kepada surah-surah yang lain lah. Sekarang ni kita tengah promosi ni, saya lah sedang giat promosi untuk talaki individu, bukan apa sebab sekiranya mereka belajar basic Al-Fatihah tu dengan kelas tajwid, sebenarnya ke mana mereka nak pergi lepas tu. Itulah yang masuk talaki 30 juzuk tu, takkan nak tergantung belajar Fatihah saja dengan asas tajwid kan. Guna dia untuk khatamkan 30 juzuk lah. Itu yang dia sampainya orang kata apa hasrat saya tu untuk kalau katakan dah, bukan saya nak tolak tak bukan wah Ustaz Rahman ni action lah, dia nak senang-senang, bukan macam tu. Maknanya saya ambil yang dah boleh baca, maknanya dia punya tasmik tu berjalan dengan lancar dan dia akan cepat habis. Dan katakanlah pelajar tu dia tak berapa fasih lagi, saya akan minta dia mengaji dengan tuan-tuan puan-puan sekalian lah untuk dia tasmik dan juga sanad lah juga. Tapi katalah dia tak puas hati kan, dia dah ambil dengan awak, dia nak ambil dengan saya juga, boleh, tak ada masalah. Tapi nanti saya akan cakap dengan dia, sama je, kamu ambil dengan Ustaz Yusri atau Ustaz Zarin, Ustaz Rul,
dengan Cikgu Amin semua, dengan Ustazah Akmal, dengan Ustazah Sami sama. Sebab nama kamu di bawah nama mereka, di atas nama saya ada kat situ juga. Jadi jalur tu bersambung sebenarnya kan. Tak perlulah sampai nak juga dengan saya kan. Sampai meronta-ronta. Ada sampai macam tu kan. Guling-guling. Yang maknanya Ustaz, sama yang tu. kalau lagi pesanat tu online juga ke? Nah, online, saya buat online. Oh, online. Buat masa ni. Okay, saya dapat kebenaran daripada Syekh buat masa ni, tapi selepas PKP nanti tidak digalakkan lah. Tapi kalau mereka jauh, katalah di Sabah ni kan, macam mana? Takkan nak datang setiap minggu sini, pengsan dia. Jadi kita buat online, tapi kita buat secara ni. Saya akan buat secara meet macam ni, berdepan tapi dalam online lah. Mungkin selepas ni, tengoklah minggu ni atau minggu depan kita nak mulakan, pasal Syekh memang sarankan saya buat berdepan macam ni. Saya nak kena pakai Google Meet. Dia bukan tak bagi. Dia kata kalau suara ni, orang kita tak nampak macam mana mulut dia bergerak tu, dia nak suruh tengok juga. Betul. Lebih baik kita berdepan macam ni. Dan kita boleh tunjukkan pada pelajar macam mana Ishmam contohnya kan, kena muncung sikit tu, kena huruf dot, kena sengit sikit, semua boleh tunjuk. Kan? Istitolah punya sifat apa semua tu. Okey, ada apa-apa nak bincang ataupun nak ada bagi cadangan ke apa-apa, boleh kita pergi pada seorang-seorang. Masrul macam mana, okey? Ustaz Abid Leo. Ustaz. Kat rumah ke tu? Ya. Putus-putus je Ustaz. Kena live tu Ustaz. Awak plan tak berapa ni lah DG Tapi share dengar juga tadi, tak apa. Pasal dia yang penting dia nak sampaikan, saya mohon kat sangat dia tadi untuk dia sampaikan ijazah sanad Al-Fatihah kepada kamu semua kan. Walaupun dah dapat daripada saya ke, tapi daripada dia tu lain, pasal dia punya jalur Syekh Mustafa Ahmad Al-Alwani. Sekarang kita ada 2 jalur tau. Maknanya kita dengan Syekh Abdul Nabi saya ambil sanad, dengan Syekh Helmi pun ambil sanad. Sanad mereka berbeza. Syekh Abdul Nabi dia dengan guru-guru Syekh dia, Syekh Helmi dengan Syekh Mustafa dia ada guru-guru sampai kepada Nabi juga satu. Sampai Nabi SAW. Tapi melalui jalur yang lain. Dan ingat satu lagi, jangan ingat kita jangan ada sanad. Nanti kalau tak saya nak ambil sanad dengan guru tu lah dia ada sanad. Tak apa, pergilah. Siapa-siapa pun. Bukan kita je tau. Kita, macam mana pula dia ada sanad, kata Ustaz Rahmat ada sanad. Dia pun ada ke? Ada banyak, beribu-ribu. Orang ada beratus ribu. Dan semuanya sampai kepada Nabi SAW. Kalau dia ke sanad yang sah lah. Kalau sanad anti-pun saya tak pastilah. Ada juga yang sekarang ni promosi sanad yang expressnya. Expressnya dia bayar berapa? Ada beribu-ribu juga. Tapi dia cepat khatam. Tak tahu macam mana dia buat. Tapi kita nak macam tu lah. Ya? Itulah macam apa ni. Mari tengok. Dengar sangat. Tak dengar sangat. Tak. Line tak clear ke apa? Mungkin 2 orang cakap sekali. Okey. Ustazah kenal dulu. Sabar. Sebagian jauh. Sabar. Tak apa ni Ustazah Akmal? Tak cakap kan? Tak ada cakap. Okay. Tak ada cakap. Baru saya dengar. Okey, Cikgu Nur Amin apa tadi? Ada pernah dengar orang buat sanad macam tu Bukan. Macam kadang tu kan dalam dia, sebab mereka tak faham sanad tu apa, ijazah tu apa. Jadi macam sebab selalu sangat pun dalam tu ini saya ijazahkan. Maknanya saya ijazahkan. Bagi saya kalau nak ijazah kena dengar dulu orang yang baca. Tahu kita boleh ijazah. Kadang-kadang dia macam okey, ini saya terima ijazah ayat daripada guru saya. Senang je. Senang. Forward. Macam sebab itulah Ustaz buat yang bimbingan ni. Kelas Fatihah Sanad saya, kita ada bimbingan dulu kan. 7 kelas tu. 7 kelas, 7 minggu kan. Tu pukul 7 pagi. Ada yang nak tukar 7.30 pagi. Sebenarnya Ustaz dah target tu. 7 pagi, 7 kelas kan. 7 minggu lah. Ayat Al-Fatihah ada berapa? 7. Ini semua ada berkaitan dengan nombor 7 sebenarnya. Itu je. Okey. Maknanya kalau katakan kita buat macam tu boleh je, senang sangat tugasan saya. Kan? Saya kumpul semua, okey minggu ni saya nak bagi sanad. Jom. Saya baca, saya sanadkan kepada semua sekali. Tapi kita tak nak sanad yang macam tu. Kita nak sanad yang berkualiti. Kan kita ada bimbingan, kita ada tugasan, kita ada ujian, betul tak? Saya bagi markah lagi tu. Musim kedua ni kita buat lain pula. Dia punya ujian sanad dia kena pakai Google Meet, dia tak pakai voice call dah. Dia pakai Google Meet macam ni. Saya nak test dia. Lepas tu siapa gagal, memang kita tak bagi CJ lah. Kali ni memang strict sikit. Kalau dia lulus, kita bagi percentage pula. Percentage dia mungkin macam tu lah, nanti kita plan lah.
80 ke 90, B 90 ke 100, A macam tu lah. Cikgu Amin macam mana kalau tu A, B, C ni macam mana? Kita ambil A dengan B je lah kot, C semua tak payah lah. Maknanya markah tu percentage 80 ke 90, B 90 ke 100, A kan. Maknanya 80 ke atas dapat sijil lah. Dapat sijil betul. Tapi adalah markah. Kalau yang ada repeat bukan tak dapat repeat. Amin dengan Akmal dua-dua bercakap. Kan Akmal tak bercakap tu. Dia punya dia punya suara, kita punya suara dia pergi kepada dia punya mic. Macam mana kita macam tu. Maknanya kita, macam saya dulu masa saya ambil sanad test dengan ustaz yang apa ni, salah seorang penyemak Al-Quran, Datuk apa nama? QQ Gemilang. Siapa pernah dengar QQ Gemilang dekat Bangi ada? Itu Datuk apa nama? Lupa dah. Dan dia ada markah dekat dia punya, dia test kita dengan tajwid, bacaan, lepas tu ada markah tu. Adalah saya dapat markah tapi rahsia lah, tapi A lah. Tak 100%. Tak 100% juga. Dahsyat ada test. Tapi itulah yang kita nak buat tu. Tapi ni kita Al-Fatihah tu test Quran. Ni Al-Fatihah kita akan buat tapi tak susah lah. Sebenarnya yang saya test tu kan macam-macam. Ada yang mimpi saya pun ada. Saya mimpi Ustaz saya malam tadi. Masya Allah termimpi-mimpi. Ada yang ketor. Saya tanya huruf mat apa dia? Alif, Mim. Kan Mim pun masuk dalam huruf mat. Masya Allah. Moja tak alif ya Dia tak cakap alif ya mim buaya kan? Alif ya mim buaya. Dah jadi macam piramidi dah. Macam-macam. Jadi maknanya dia orang rasa seronok sebab kita ada ujian dan kita nak dia hargai sanad Al-Fatihah tu supaya bila dapat adalah dia main buang-buang je kan. Dia tahu ni dah dapat ni susah ni, kena kelas bimbingan, kena tugasan, kena test. Dah ada kod lulus pula tu. Ada juga yang tak faham kod lulus tu apa. Ada nak kod lulus sebab saya bagi kod lulus tu supaya siapa yang ada kod tu baru dia dapat sijil tu, dia isi borang tu kan, itu tujuan dia. Siapa yang tak ada kod tu dia pergi isi borang tu, tak adalah dia dapat sijil, tak ada, dia tak lulus pun. Ada juga 2-3 orang yang dia tak ikut kelas kita, tak ada masa dan dia pun tak ada buat tugasan, tiba-tiba dia nak ambil sijil sanad tu. Macam mana awak rasa kalau sebagai guru? Saya nak ambil sijil sanad boleh tak? Saya nak test ustaz hari ni kan, akan saya nak bagi. Awak tak ikut kelas daripada mula, lepas tu tak buat tugasan, nak ujian pula. Bolehlah kita test macam tu je kan. Tapi kita suruh dia masuk musim kedua lah. Nak masuk musim kedua ni macam ni. Tapi sebenarnya kan kalau betul kita dengar, Ustaz Akmal dan Ustaz Yusri mungkin ada yang test kan tadi. Kalau kita dengar mereka baca, kita akan tengok nanti musim kedua ni. Pengenalan 29 hari bulan tu, saya akan minta semua orang rakam Al-Fatihah hantar kat kita. Sebenarnya tugasan kita sangat besar lagi. Surah Al-Fatihah je tu. Belum lagi surah-surah lain. Kan surah Al-Fatihah tu ramai lagi yang masih membaca tak betul. Padahal surah tu sangat penting. Bukan kita cakap kita pandai tak tapi kalau kita sebagai guru, bila tak betul kita kena cakap tak betul lah. Kan kalau salah kita kena cakap salah. Kena ingat tu. Kalau kamu guru, kamu belum mengajar nanti, kalau benda tu salah, kena cakap salah. Biarlah orang nak marah kita, tak suka kita mengaji dengan salah kan. Salah. Memang salah buat macam mana? Kan kalau kamu bagi dia betul-betul, okey baca senang je tugasan, okey semua betul. Nanti kena jawab kat bawah dalam kubur besok, jawab kenapa kamu mengajar Quran tapi kamu mengajar salah. Kalau salah, memang kena salah. Kan sebenarnya tugasan kita sangat besar. Katalah kita punya penyertaan sekarang ni dah ada berapa Ustaz Akmal? 120 ada belum? 18 lebih kat sini ada kan? $118 yang dekat grup tu. Okey. 118 daripada 22 penduduk Malaysia, berapa persen daripada situ orang Islam? Bukan semua orang Islam kan? Tapi kita majoriti Islam kan? Katalah separuh daripada tu. 22 juta maknanya dalam 10 ke juta gitulah. Berapa persen je baru kita betulkan Al-Fatihah dia. Kan kita anggap macam semua orang anggap macam dia baca dah betul. Tapi sebenarnya luas lagi. Ikutkan kata Syekh Hilmi, dia nak suruh saya bagi sanad kepada 10,000 orang. Itu Ustaz Rahmat buat gimmick, buat iklan, kita nak bagi sanad kepada 10,000 orang. Baru berapa persen je daripada penduduk Malaysia yang Muslim. Betul tak? Apa tujuan dia? Tujuan dia nak dakwah orang supaya baca dengan betul Al-Fatihah tu. Sebab dia ni rukun dalam solat. Yang pertama sekali nanti ditanya dekat kubur besok tu, solat lah kan. Tapi of course lah orang akan cakap tu antara saya dengan Allah lah. Allah Maha Pengasih Penyayang, betul. Memanglah kubur saya betul. Tapi kita kena ingat kenapa Quran tu diturunkan. Daripada sana Jibril pula tu bertalaki dengan Nabi SAW pula tu.
Nabi pula mengajar para sahabat, Quran mengajar para ulama pula ada tajuk-tajuk yang mereka bersusah payah nak buat majais lah, nak mengklasifikasikan sampailah kepada kita untuk mempermudahkan kita kan. Kenapa jadi macam tu? Sebab Quran tu perlu dipelajari kan, macam yang kita tahu lah, dan perlu disambungkan sehinggalah nafas kita yang terakhir, insyaAllah. Jadi saya ucap terima kasih lagi pada semua pada malam ini. Dan ada apa-apa tadi, Asrul tak ada apa Kak Asrul ni tadi nak ada apa-apa nak tanya LBDU, tak ada apa okey Tak ada. apa cara Tak ada Ustaz. Okey. Saya masih terkesima dengan muka Asrul. terkesima ya. Dia memang ada darah dengan LBDU. Tak okey lah Ustaz. Sebab saya first time tengok Asrul, saya tak pernah tengok dia lagi. Oh ya ke? Ha. Masya Allah. Ustaz Rahmat dah jemu nak tengok. Cikgu Amin, ada apa Cikgu Amin? Cikgu Amin ada apa nak cadang ke? Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Saya terharulah. Saya sebenarnya tak ada pun nak fikir benda-benda ni semua akan dapat sanad dia. Saya pun tak tahu bonus tak ada sanad kan. Jadi memang tak sangka lah. Tak tahu saya ada sanad. Maksud saya Benar malam ni. bukanlah malam ni. Maksudnya semasa mula-mula nak belajar dengan Ustaz tu. Bukanlah Yalah. Memang tak tahu tak tahu. Yelah sebab awak masuk dengan Mumtaz masa tu kan? Saya masuk dengan Mumtaz. Saya tak tahu saya. Selamba-selamba je nak masuk. Tak ada tu. Lepas tu nampak apa? Macam tu lah kan, rasa nak membantu. Macam saya tak tahu pun. Even masa Ustaz cakap sanad, saya macam okey sanad. Macam tu kan. Saya orang awam. Sampai masa tu sampai saya macam sampai Ustaz Azwan Azmi. Sampai Azwan Azmi macam dia macam akak belajar dengan Ustaz Rahmat tu ya? Betul lah. Macam, ya. Semua yang faham sana. Dia sebab rupanya dia mencari Ustaz siap Google kan. Lepas tu saya macam rasa macam ya Allah. Macam sebenarnya kita bila kita tak ada ilmu, kita memang okey, Ustaz ni ada sanad. Macam tu lah. Mula-mula macam tu lah, tapi bila ya Allah kata saya macam maknanya dia sampai mencari kan, sedangkan saya cari Allah yang bagi saya. Rezeki tu bukan semua orang dapat. dia Allah pilih macam Ustaz Misha tadi kan. Dan kita ni orang-orang yang ada sanad ni dia orang tak popular. Dia tak cari orang. Kita kalau boleh nakkan orang-orang yang kualiti lah. Saya selalu sebut saya nak orang-orang istiqamah yang kualiti, yang saya boleh kenal saya punya pelajar-pelajar saya. Ada satu tadi yang saya nak share ni, dia punya kata-kata dia. Apa dia kata? Dia kata dia seorang guru. Mana dia tadi? Dia nak cari hilang pula. Sekejap. Sat no, orang Kedah kata. Ni. Okey, nama dia kenalan Kak Amin juga ni dari Grup Yasin. Kak Amin dia. Hanisah binti Wanasan daripada Bading, Kedah. Seorang guru mengajar pendidikan Islam sekolah rendah. Saya belum memiliki sanad bacaan Al-Quran, sedangkan saya mengajar Al-Quran pada anak-anak sekolah rendah. Saya baru menyadari bahawa sanad itu penting dalam pewarisan ilmu turath, lebih-lebih lagi ilmu paling asas iaitu Al-Quran. Saya mau upgrade pengetahuan dan kemahiran dari masa ke semasa, memandangkan Al-Quran adalah pengajian sepanjang hayat. Jadi saya dah terima dia dah lepas dah. Of course dah lepas, takkan tak lepas kan mengajar pendidikan Islam agama ni. Dia punya tajwid semua dan dia lepas lah dia punya test-test semua tu. Dan dia mesej saya semuanya dalam bahasa, nampak tak? Dalam tulisan Jawi. Masya Allah. Dia antara penyumbang terbesar kita dekat broker. Iya ke? Masya Allah. Hanisa. Rezeki dia lah tu. Alhamdulillah. Mereka akan dapat lah rezeki orang yang broker ni, insyaAllah mereka akan dapat rezeki yang kalau tak daripada saya pun insyaAllah pada lain-lain. Kemudian saya sebut tadi kan, jadi sebagai pembuka jalan dan insyaAllah jalan-jalan yang awak temui nanti tu, itu masing-masing kena pandai-pandai pilih lah juga dia boleh rujuk-rujuk jugalah dengan guru yang kerdil ni. Katalah orang ajar ilmu sesat jangan ikut kan.
terbuka banyak nanti Allah bagi tu, ruang-ruang lagi yang lain-lain. Ilmu yang baik ambil lah, apa salahnya kan. Ilmu ni kalau kita ambil, dia bertambah. Kalau kita belajar, dia bertambah kan. Harta akan berkurangan bila kita belanjakan. InsyaAllah. Okey, jadi kesimpulan pada malam ni, Zarin silakan, ada apa? Ada apa nak? Belum kesimpulan. Apa Ustaz, terima kasih banyak Ustaz untuk sesi malam ni. Alhamdulillah lah. Sangka pula hari ni dapat ijazah daripada Syekh Helmi. Itu berkah lain insyaAllah. Awak nanti akan rasa kemudian. Tapi bila awak baca Al-Fatihah sekarang ni dalam solat tu, awak dah fikir awak ada 2 sanad dah sekarang. Daripada Ustaz Rahmat dengan Syekh Muhammad Nuri, dan jangan maksudnya berhayal dengan benda tak lah, maksudnya awak baca tu dengan keberkatan 2 tu lah. InsyaAllah Ustaz. Okey. Cuma untuk yang untuk lelaki tu Ustaz 20 minit juga tu. 20 minit. Kita mana yang untuk kalau ada yang nak talaki yang saya nak daripada awak semua tu. Yang tu saya buat 30 minit. 30. 30. Jam, 30. Oh, panjang okay. Saya beritahu tak panjang sebenarnya. Ada yang minta 1 jam. Ada yang 1 jam, saya kata ya ke 1 jam boleh ke? Saya kalau 30 minit tu pun saya dah macam kalau orang tu macam Yusri kan, sekarang ni awak punya speaker kan dah jadi slow. Kadang-kadang saya terlayang. Dan nak last-last tu dia macam terlayang sikit. Tapi saya dengan Syekh Helmi, dengan Syekh Nabil, kalau tak laki, dia orang biasa macam tu. Kadang dia orang terlena, tapi saya ingat dia tidur. Bila saya baca salah kan, dia boleh tahu. Kalau Syekh Nabil dia tepuk meja ke atau dia tepuk paha dia. Kadang saya tengok dia macam tertidur. Saya baca salah sikit, buat salah-salah. Dia bukan tidur punya. Dia menghayati. Sebenarnya dalam tidur tu pun Allah bagi dia berjaga dengan Quran lah. Orang-orang yang barakah ni kan. Mungkin talaki tu kalau sebulan sekali mungkin boleh talaki dengan ustaz pula lepas tu kot. Siapa dia? Kalau dia talaki dengan kita orang semua, mungkin sebulan sekali dia talaki dengan ustaz lah. Boleh. Yalah, betul saya kata tadi kalau dia tak puas hati dia nak juga talaki dengan saya boleh. InsyaAllah. Maknanya dia boleh ustaz semak jugalah maknanya. Boleh. Boleh. Memang nak kena semak tu. Kalau belajar awak salah baca tak betul ni, guru dia lah kena sekeh nanti kan. Kenapa? Tak adalah maksudnya. Tak, tu saya kata kena bagi keyakinan dekat dia. Apa yang awak baca dengan saya depan saya semak ni, itu yang Ustaz Rahmat semak dengan saya, kat je macam tu. Tapi kalau dia tak puas hati dia nak juga dengan saya, okey lah. Sebulan sekali tu okey lah, masalah tak masalah. Kan? Dia nak kadang orang ni dia tak puas hati kan. Dia nak Ustaz Rahmat tu ada sanad, dia nak dengan saya juga ada yang macam tu. Sampai guling-guling kan. Okey, insyaAllah boleh bagus cadangan tu. Okey, cikgu ni Ustazah Siti Salmi masih teruja dengan video ni. Itulah tu. First time dia tengok ni, dia kan pula. First time dia. Dia selalu tengok dalam tu. Hari raya itu, duduk dekat meja yang dengan Zahrin. Dalam kamu saya? Saya cuma kena Zahrin je. Dekat meja Zahrin. Masa dekat rumah saya kan? Hari raya, betul lah. Asrul datang Ada. Asrul ada masa tu. Yalah. Asrul duduk hari raya bukan sebelah dah. Bukan hari raya lah, saya buat rumah ni masa Housewarming. rumah tu kan. Suami. Saya Yusri dengan Ustaz Akmal belum lagi masa tu kan, belum lahir lagi, belum lahir ke dunia. Baru. Dunia sana. Ustaz, yang saya nak sambung balik dengan Ustaz tu, Ustaz nak mula bila? Dia tanya saya. Ustaz nak mula. Sebab saya sebut esok kan. Sebenarnya saya pun ada mengajar orang juga. Tapi diorang request kat saya diorang nak belajar dengan saya dari alif bata. Saya boleh je. Memang online saya belajar depan-depan online juga sebab kita kan tak boleh PKP, saya tak Yalah, berani. memang jangan bagi datang memang. Online macam ni juga. Hari-hari ramai berapa orang? Tak ambil hari-hari sebab saya juga masuk kelas akidah, saya belajar fardu ain apa semua saya belajar Ustaz. Berapa sebab orang dah sekarang yang nak belajar ngaji tu? Dah 3 orang. Alhamdulillah. Tu. Tak apa, buat dengan saya seminggu sekali pun boleh kalau nak. Hujung minggu macam Sabtu atau Ahad kan. Ataupun hari biasa pun tak apa, sebab hari biasa ni kadang orang yang bekerja dia tak ada, tapi saya punya grup yang okey. Saya punya grup di Putrajaya yang Zarin pun ada masuk tu, Cikgu Amir pun ada dalam tu. Dan nak khatam ramai tu. Khatam ramai dah. Si Kak Emah nak khatam. Jadi saya ada agak free masa lah nanti tu. InsyaAllah. Minggu 2 kali boleh. So siapa nak express
Buatlah macam alhamdulillah Ustaz Yusri hari-hari sekarang dah juzuk berapa Ustaz Yusri? Juzuk 12. 12 ke 17 lebih kurang So maknanya kalau cepat potong saya. kalau cepat tapi jangan target cepat khatam. Yang cepat khatam nanti kan dia terabur pula banyak baca tu, tapi of course saya akan semak satu persatu jugalah. Maknanya sanad itu perlu disemak macam tu. Express ni bukan apa, sebab awak semua ni yang saya kata apa nak amanahkan untuk menyambung ke punya sanad ni. Jadi kalau boleh cepat lagi baguslah, alhamdulillah lah. Okey, Ustaz Yusri ada apa? Okey, cikgu Sami nanti kita ni. PM tepi. PM tepi yang tu. Ustaz Yusri? Banyak belajar kita. Terima kasih banyak lah. Saya berkatil di kalangan orang hebat ni. Ni pakai laptop ke pakai handphone? Laptop. Dengar tak? Okey. Laptop pun slow. Slow. Handphone pun slow. Salah. Volume tu kuatkan. Okey. Tu dia. Pasal mic ni, minta maaf lah. Banyak belajar lagi ni. Bila banyak belajar ni, banyak yang tahulah. Itulah. Berada sampai orang hebat ni, insyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama lah cari keridaan Allah Ta'ala. Semua hebat-hebat ni. Amin. Semua saya punya yang ni tulang belakang semua hebat-hebat ni, alhamdulillah. Allahumma. Anda semua hebat di mata saya tak tahu orang lain lah kan, tapi di mata saya sebagai seorang guru, anda semua hebat, anda semua ada kelebihan masing-masing. Saya tak boleh cerita kat sini lah, orang guru biar dia simpan dekat sini. Kan ini kelebihan dia apa, dan doa saya untuk semua berlainan doa untuk saya. Untuk saya, untuk kamu. Minta maaf. Okey Ustazah. Dia Yusri lagi. Doa kami Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Doa saya tu doa share juga. Selalu saya minta doakan untuk kita semua sekali. Untuk kita kan. Pertama yang selalu membantu saya lah. Ustazah Akmal silakan. Negeri di bawah bayu. Dia tidur. Ustazah Akmal. Hilang. Ya, Assalamualaikum. Dia dah tutup kamera dah tu. Buka kamera lah. Aku malah tak ada apa lah nak cakap Ustaz. Semuanya dapat bimbing kami lah. Macam yang saya ni, saya pun orang baru kan. Apa yang salah, apa yang perlu dibentuk, bagi tahu je lah. Allah. Itu je lah Ustaz. Tak teruja dengan Ustaz Belio bersama kita dengan pada malam ni. Tak teruja kan? Ada sampaikan Ustaz pada Belio. Tak ada lah Ustaz. Salam perkenalan je lah semua. Okey, alhamdulillah, insyaAllah kita akan adakan sesi-sesi seperti ini lagi, insyaAllah. Okey, yang penting saya nak sampaikan ialah terima kasih dan penghargaan kepada semua. Nah itulah yang saya nak berikan sedikit kejutan tu daripada segi sanad tadi, sanad yang berlainan daripada Syekh Mustafa Ahmad Al-Lawani. Kalau Google mungkin boleh jumpa kot, dan dia punya pelajar ada ramai dekat Malaysia yang jadi ulama dah. Sebenarnya orang yang tera-tera hebat-hebat tu sampai jadi mufti tu, dia mula dengan belajar Quran juga daripada mulanya kan, belajar tajwid dulu, lepas tu baru dia pergi hebat. Kita nak ambil contoh sikit sebelum kita tutup majlis malam ni. Ustaz Ravi tu selalu saya bagi contoh. Ustaz Ravi kan? Ravi nama dia, yang Ravi Abdullah tu. Masa dia belum masuk Islam, tak ada orang pandang dia pun. Tapi setelah dia masuk Islam, ni orang Islam yang pergi belajar dengan dia, betul tak? Islam apa tu? Dia turun Quran tu. Dengan taranum dia, dengan kiraat dia semua, dia dah terror dah tu. Dah dapat doktorat dah kan, doktor kan. Lepas tu dengan kedudukan dia tu Allah tinggikan dengan Quran tu. Dan satu contoh lagi, kalau siapa yang tahu Muqaddam Tan Sri Hasan Nazari kan, yang dah meninggal tu. Dekat mana dia dikebumikan? Tak tahu. Dekat mana dikebumikan? Tan Sri Hasan Nazari yang ajar Muqaddam Quran. Bapa ayah kepada pelakon tu, ayah kan, anak dia semua hebat-hebat. Jalaluddin Hasan tu. Jalaluddin Hasan. Anak dia lah tu. Kat mana dia kebumikan? Kamu tahu tak? Tahu tak tahu? Tak. Dekat Masjid Negara tu. Dekat Pahlawan ni tempat tu. Oh. Apa ni? Bukan Perdana Menteri semua kat situ kan? Masjid Negara tu dalam tu. Kapal Baba semua kat dalam tu. Kenapa? Quran lah tu. Quran tu menaikkan darjat seorang. Terbukti di dunia ni dah jadi macam tu. Maknanya kat akhirat besok, Masya Allah. Bayangkan sebab tu tadi benda ni bukan main-main lah. Bila kita terpilih pula memegang sanad ni, saya harap semua dapat pegang amanah ni betul-betul. Dan amanah sanad ni dia bukan satu perkara yang seperti saya sebut tadi nak digantung, nak dibanggakan, tak. Kita nak dakwah, ni lah cara kita sekarang ni buat masa ni, ni lah cara kita kan untuk menggunakan teknologi yang ada ni. Dan saya bergerak ni di atas landasan kamu semua yang bantu saya. Kalau tidak, saya tak boleh nak buat seorang-seorang pun. Kan, seorang-seorang macam mana saya nak buat
dengan kawal berapa. Ustaz Syelmi dah tanya saya tadi, macam mana Ustaz Rahman nak kawal dia 100 lebih orang ni, macam-macam ni kan. Tak apa, saya ada saya punya alhamdulillah yang sudi membantu saya, Ustaz Akmal, Ustaz Yusri kan. Dalam diam-diam pun tulang belakang saya, Ustaz Salmi, Zarin semua kan, Cikgu Amin, Asrul. InsyaAllah nanti kalau ada kita perlukan bantuan daripada yang tim yang baru ni, kita bekerjasama lah Mungkin kita ada perlukan sedikit idea, bantuan apa ni, kita bekerjasama dan kita adakan sesi lagi macam ni insyaAllah. Boleh tak kita ada sesi macam ni? Saya kadang buat kelas-kelas ni saya macam gitulah Ustaz. Okay, ada masa 2-3 hari saya tak tengok WhatsApp. Sibuk faham belum? Nah, dengan tugasan guru lagi kan, kita faham betul. Sebab kita ambil yang freshy boleh bantu kita ni untuk saya kalau kelas-kelas tengoklah apa update tadarus pun. Yalah. Itulah saya suka WhatsApp Amin subuh halam tu. Suruh dia update. Saya kalau buat jadual talaki kan, nak cerita sikit marah Cikgu Amin. Boleh cerita? Jadual talaki tu saya buat, kan ada kan, Zarin tahu kan, setiap hari saya akan buat talaki capai pukul 9 siapa dia kan. Kalau saya buat dekat grup tu, tapi saya tak buat dekat dia punya personal, dia tak baca. Petang tu saya telefon, cikgu, Ustaz ada kelas hari ni? Ada kelas ke? Saya kata Masya Allah. Lepas tu saya, semenjak daripada tu saya terus forward dekat grup dengan kat personal dia, baru dia tengok. Pun tak kadang tak baca, lambat juga baca kan. Saya tengok dekat grup, kalau tekan Cikgu Amin ni kan, dia grup yang dia join saya, Masya Allah, banyaknya. Berapa grup kan, kalau dengan saya je, saya tak tahu dengan yang lain lagi lah. Ni, berderet-deret ni. Dia nampak tak? Ni Cikgu Amin punya grup yang masuk dengan saya je ni. Baru dengan saya ni, berapa ni? Tadarus, Talaki, IJK, Hafiz, Talaki bersanad, kelas Aziz, kelas Fatihah, satu, banyak tu kan. Tak tahu lagi yang grup tu pasal dia tak sempat nak tengok agaknya kan. Banyak sangat. Tapi alhamdulillah itulah. Sebenarnya apa semua yang ada dengan saya tu adalah kerja-kerja dakwah yang alhamdulillah tuan-tuan puan-puan membantu saya. Jadi saya sangat bersyukur kepada Allah SWT dan itu yang saya nak hargai. InsyaAllah nanti akan ada kejutan-kejutan lain lagi yang saya akan buat. Semuanya sebenarnya ilham ni. Dia tak datang plan dah 2-3 minggu tak, baru je sebenarnya. Borak je dengan Syelmi, Pak dapat idea tu terus tanya dia, dan Syelmi kita sangat tawaduk dan sangat simple orangnya. Dan dia saya selalu menyokong apa dia buat, dan selalu orang kata apa, meminta dia doakan dan seterusnya semua. Dan kalau saya nak buat apa, memang dia akan sokong insyaAllah. Apa sekalipun berlaku, memang saya selalu rujuk dengan dia. Cik ni ada pelajar bergaduh dengan saya ni. Sabar Ustaz Rahmat, sabar. Bila dia sebut sabar tu, air satu gunung tu jatuh kat saya tu, terus relax je. Masya Allah. Dia punya tawaduk dia, tak boleh saya tengok guru-guru saya ni, bukan saya taksub dengan dia orang, tapi memang bila tuan-tuan perempuan kalau betul-betul ikut sanad ni, ikut kita punya cara, insyaAllah akan jadi macam tu lah. Tawaduknya dia, rendah diri macam Syekh juga, tahu tak Syekh semalam? Senyum je orang dia kan, dia tak ada macam garang macam action dia relax je. Dan dia boleh blend dengan kita punya cara yang baca Yasin. Tahu tak yang dia baca Yasin semalam, dia ikut sebiji macam kita punya buku tahlil kita. Padahal kalau dekat Mesir dia tak ikut macam tu. Dia lain cara dia. Dan dia tak ada nak, kalau dia tengok betul-betul yang kita buat tahlil tu, banyak yang dia bangkang. Tapi kita punya guru ni, guru Quran, guru hadis sanad, dia tidak suka berbahas. Nah, orangnya macam tu lah dia. Pergi kat rumah dia tu macam tu lah. Dia layan kita macam orang biasa, kita naik segan. Padahal dia ada satu peringkat yang kan ulama macam tu kan. Tapi sangat tawaduk lah. Itu yang kita nak tahu. Dan kalau kita nak kenal Nabi SAW macam mana perangai dia, rapatlah dengan guru-guru masyayikh kita tu. Macam tu lah tawaduknya. Nabi SAW sangat merendah diri. Lepas tu kita kena pegang dia orang ni, jangan kasih lepas. InsyaAllah. Okay. Ada apa-apa lagi yang saya terlupa? Ustaz Akmal, Ustaz Yusri, ada apa yang saya terlupa atau saya nak dibincangkan lagi? Asrul, Amin. Itu je. Saya tahu dia punya talaki tu je tadi Ustaz dah pointkan tadi. Saya dah pointkan kan? Okay. Saya beritahu tadi, talaki tu yang kalau ada, okay semua setuju Kalau ada yang talaki yang nak dengan saya yang belum ni, saya akan serahkan kepada salah seorang yang saya pilih yang terilham di hati saya, bok saya bagi kepada ilham. Tapi sebenarnya saya akan rujuk dengan Syekh juga. Saya akan beritahu, okay, Syekh akan pilih. Tak boleh sembarang ni. Ada seorang pelajar universiti, dia nak ambil sanad. Ustaz Akmal tutup mic dia boleh? Dia ada, okay. Bila saya cakap saya dengar balik suara saya. Okay, dia nak belajar tapi dia, yalah tak ada kemampuan kan nak belajar yuran. Okay, untuk talaki bersanad ni kita ada letak yuran.
Dia berlainan sikit lah. 30 minit tu yuran saya adalah RM25. Jadi kalau 1 jam dia akan jadi 50 lah. Okay, kita boleh kira simple aja. Kalau dia mengaji selama 30 minit, kalau bacaannya dah lancar, dia akan baca lebih kurang 8 hingga 10 muka surat. Maknanya setengah juzuk. Kalau dia baca 1 jam, dia akan baca 1 juzuk. 1 juzuk dia kena bayar yuran tu RM50. Jadi kalau kali dengan 30 juzuk bermakna sanad ini bernilai 1,500. Bernilai. Tapi sebenarnya ianya tidak ternilai. Kan? Kalau nak bayar dengan berjuta-juta pun tak boleh bayar sebenarnya sanad tu. Yang kita dapat ni kan. Daripada Mesir, lepas tu kita pegang guru-guru kita yang sanadnya memang sahih. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang pertikaian kan. Tapi setakat ni kalau nak semak, USIM ada buat, saya rasa UKM ada buat, semak harga dengan mereka. Lagi dahsyat. Berapa minit saja, tak sampai 15 minit pun dah RM50 kot. Berapa minit? 10 minit, 15 minit, berapa muka surat je, habis dah. Dia punya, bagi dia punya rate dia lagi, kadar dia lagi tinggi lah. Dan saya punya yuran tu, sebenarnya bukanlah kita nak ni sangat. Sebab saya akan selalu infak dengan syekh kita tu. Itu silaturahim dan satu lagi yang kita jaga ialah infak kepada guru kita lah. Mereka tak minta. Tapi macam semalam kata sebut kan, memang kita akan. Dan kalau saya dengar syekh kita turun KL, dia selalu urusan KL kena pergi Sabah ke, saya akan terus dia punya flight tiket dia punya minyak dia, saya akan support. Tapi benda-benda tu bila kita buat, Allah Ta'ala akan ganti balik dia rezeki tu insyaAllah. Kalau tak dengan duit pun dengan benda lain lah, kan, sihat. Benda-benda ni yang doa sangat penting. Apatah lagi sekarang dalam keadaan yang sekarang ni. Doa guru-guru kita sangat penting. Doa orang-orang yang dekat dengan Allah ni. So kita selalu minta doa mereka supaya kita terhindar daripada wabak yang sekarang ni kan, dengan keluarga kita semua. So okay, terima kasih semua malam ini bersama saya. Tahniah sekali lagi untuk sanad pada malam ini, malam yang barakah ni. So perbaiki lagi untuk Fatihah tadi, apa yang Syekh sebut tadi, untuk kita jadi mantap dan cemerlang lagi. Kita doa sekali sebelum kita tutup. Saya ni suka doa untuk belajar saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa tubba'ihi. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah kami, ampunilah kedua ibu bapa kami, sayangilah dan peliharalah mereka semana mereka memelihara dan menyayangi kami semasa kami kecil. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan keberkatan Al-Quran yang suci, mujizat kalam yang suci ini, Ya Allah, dengan keberkatan Al-Quran yang kami belajar, mengajar dan mengamalkan isinya, jadikanlah Al-Quran ini sebagai pembimbing, pendinding kami di dunia ini. Jadikanlah ia sebagai teman, sebagai pembela kepada kami di alam barzah, di alam kubur nanti ketika kami kesorangan, ditimbus di dalam tanah, ditinggalkan kesorangan. Maka datangkanlah Al-Quran pada masa itu sebagai pembantu kami, sebagai pembela kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah Al-Quran ini sebagai syafaat buat kami di akhirat kelak. Di antara pelajar-pelajar kami ini yang banyak membantu kami ini, ada yang sakit, sembuhkanlah sakit mereka, Ya Allah. Di antara pelajar-pelajar kami yang banyak membantu kami ini, ada yang berhajat, sampai semua hajat-hajat mereka, Ya Allah. Istiqamahkanlah hati kami semua ini dalam membantu dakwah ke arah dakwah Islam, ke arah dakwah Al-Quran ini, mengembangkan kalam suci, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi alamin. Terima kasih sekali kepada semua dan ingat dakwah yang kita buat ni bukan untuk sesiapa, untuk Allah dan juga untuk diri balik kepada diri masing-masing. Tahniah, terima kasih sekali kepada semua. Kita jumpa lagi pada sesi lain nanti insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum semua. Tengok Kak Salmi tengok Abid Liu tu. Abid Liu, tengok apa-apa. Tengok puas-puas Abid Liu ni. Abid Liu ada Ustaz panjang tu, Ustaz nak challenge janggut dia lah, tak boleh. Ustaz apa? Asro tarik. Ustaz Azhar Idrus pun ada. Ustaz Idrus macam mana? MZ, Ustaz Azhar Idrus tu. Jauh beza. Masya-Allah. Aduh. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi.
Cepat, tinggal kita 3 orang je. Tak mau agak. Tu budak-budak dah lena semua. Okey. Ui, cepat dah lenanya. Oh, Okey. baiklah. Okey, si Samir dengan saya kejap. Okey. Depa pukul 10 memang lena lah. Mak dia ni pun. 11.30 dah sekarang ni. Mak dia pun pukul 10 memang habis bateri dah biasanya. Okey Kak. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah stopkan recording tadi untuk ni. Okey, boleh ni nanti hari apa Hari apa yang awak free? Saya kalau siang saya free. Sebab Sebab pukul berapa? yang belajar dengan saya tu dia orang dah kerja. Dia orang work from home tapi saya tak nak ambil kesempatan work from home dia orang tu sebab tu waktu kerja. Sebab